3 anggota tentera Amerika Syarikat telah terkorban. Bom-bom Amerika jatuh di Iran untuk malam ke-9 berturut-turut. Israel mungkin akan turut serta dalam peperangan ini. Dan satu laporan baru mencarangkan bahawa pemimpin tertinggi Republik Islam itu mungkin tidak berada di dalam negara. Sementara itu, J.D. Vance menuduh tokoh-tokoh Israel cuba memanjangkan peperangan dan mensabotase perjanjian dengan Iran. Kami akan kupas semuanya hari ini di The Quad. Selamat kembali ke The Quad di JNS. Saya di sini bersama rakan pengacara saya yang hebat, Shoshana Keith Kidjaskal, dan kita ada Flor Hasan Nahum kembali bersama kita. Walaupun secara jarak jauh, tetapi tetap bersama kita. Dan sudah tentu, kita ada pengacara jemputan istimewa hari ini. Miss Israel 2026, kita ada Daniel Yablonska. Sangat gembira Anda bersama kami. Seronok berada di sini. Ya, baiklah. Kita akan membincangkan terlebih dahulu apa yang sedang berlaku dengan Republik Islam Iran. Maksud saya, kita kini telah melihat 9 hari berturut-turut pertempuran dengan Amerika Syarikat menyerang sasaran utama. Kita melihat mereka menyerang infrastruktur. Mereka sudah lama tidak menyerang perkara itu. Dan kita telah melihat kedua-dua pihak dengan jelas mengisytiharkan bahawa MOU dan gencatan senjata telah berakhir. Apa maksudnya untuk kita semua di sini di Israel? Itu soalan yang bagus. Fleur, apa pendapat awak tentang apa yang sedang berlaku? Adakah awak fikir Israel akan turut serta dalam konflik ini? Atau apa langkah seterusnya? Itulah yang semua orang yang saya kenal di pejabat keselamatan peringkat tinggi katakan. Ia hanya soal beberapa hari sahaja. Lapangan terbang kami telah diminta untuk menyediakan ruang untuk pesawat Amerika. Oleh itu, beberapa daripada kami telah mengalami pembatalan penerbangan. Itu yang saya dengar. Saya dengar ia akan berlaku sebelum hujung minggu. Tapi awak tahu, Emily, kita dah banyak kali dengar perkara ini sebelum ini. Intinya begini. Saya rasa kita boleh katakan dengan selamat bahawa MOU itu sudah terkubur. Bahawa seperti yang kita tahu, Republik Islam sebenarnya tidak pernah berniat untuk apa-apa pun. Kita tidak tahu sebab mengapa Amerika mendesak. Mereka ada alasan mereka sendiri. Mungkin sebahagian daripada alasan mereka memang wajar. Piala Dunia baru saja tamat malam tadi dan semua orang kata mereka tunggu hari kemerdekaan 4 Julai selesai. Mereka tunggu Piala Dunia selesai. Saya sangka kita juga tunggu pilihan raya pertengahan penggal. Tapi siapa tahu dengan Presiden Trump, intinya begini. Mereka, Republik Islam adalah pihak yang menyerang. Mereka memang begitu sejak dulu. Dan orang Amerika, mereka tidak boleh berundur sekarang. Lebih-lebih lagi sekarang, mereka telah membunuh anggota tentera yang bertugas di Jordan. Mereka semakin tidak waras di seluruh rantau ini. Dan kita juga perlu bertindak balas bersama Amerika Syarikat. Saya rasa Amerika Syarikat perlu memimpin supaya mereka tidak mengatakan bahawa kita yang menyebabkan perang ini. Tetapi saya rasa akan berlaku peningkatan ketegangan yang lebih besar dalam beberapa hari akan datang. Maksud saya, kita mungkin akan terlibat sama ada kita mahu atau tidak. Dan kita telah melihat, saya rasa ia berlaku semalam, satu serangan peluru berpandu yang dilancarkan ke Jordan, ke Bahrain, ke Kuwait sepanjang malam. Dan kita juga melihat siren dibunyikan di Israel, di Eilat di selatan Israel. Kita nampak serpihan datang menghampiri. Beberapa pemintas telah dilancarkan untuk menghalang serpihan itu daripada memasuki negara Israel. Nasib baik tiada siapa yang cedera. Tetapi ia sememangnya semakin memuncak. Dan sudah tentu, kita juga melihat sesuatu yang saya rasa luar biasa. Kita lihat UAE menyeru supaya segera menahan diri dan mengadakan gencatan senjata. Sekarang, sudah tentu, saya faham kerana mereka lah yang sebenarnya menerima majoriti serangan. Lebih banyak daripada Israel sendiri. UAE telah menjadi sasaran utama peluru berpandu ini. Tapi maksud saya, jika seluruh rantau ini tidak bersedia menyokong Amerika Syarikat dalam inisiatif ini, kita sebenarnya kembali ke tempat yang sama, bukan? Maksud saya, apa pandangan anda tentang perkara ini? Anda tahu. Saya rasa sejak bulan Mac, kami semua hanya menunggu ia tercetus semula. Saya rasa tiada siapa antara kami yang benar-benar fikir perkara ini sudah berakhir. Ia lebih kepada soal berapa banyak cuti yang mungkin kami dapat ambil dan tidak perlu berlari ke tempat perlindungan bom. Inilah percutian di Israel. Ya. Idea percutian kami sekarang seperti seni peperangan. Dan untuk perlu menyerang balas lagi ia hebat. Tapi pelik juga mereka belum menyerang kita. Pelik juga mereka belum menyerang. Dan itu mesti kerana mereka benar-benar takut dengan reaksi kita. Sebab itulah penangkalan berfungsi. Saya tak pasti siapa yang setuju di sini. Tapi saya rasa sangat pelik mereka menyerang semua orang. Saya dengar sesuatu yang sangat menarik tentang Kuwait sebenarnya.
bahawa Kuwait sebenarnya sedang melawan balik menggunakan pertahanan udara yang sangat canggih dan mungkin menjadi negara seterusnya yang menyertai perjanjian Abraham. Siapa tahu? Mereka Pak bercakap dengan baik tentang kita, tapi dengar sini. Kalau sesiapa nak sertai, saya sedia. Kecuali Republik Islam Iran. Mereka tak dialu-alukan. Memang mereka tak dialu-alukan. Saya rasa awak tak perlu risau tentang yang itu, Emily. Daniel, maksud saya, apa pendapat awak kenapa mereka belum serang Israel lagi? Maksud saya, adakah mereka takut? Saya nak kata mereka takut sebab saya rasa harapnya begitulah. Mereka memang patut takut. Mereka memang patut takut. Kita ada kekuatan yang begitu hebat, tentera yang luar biasa dan kami semua sudah bersedia. Saya dah cakap dari awal perang meletus lagi bahawa semua ini akan berbaloi. Bezrat Hashem, insya-Allah semua ini akan berbaloi. Kita kena bertahan kuat, kita kena terus tabah dan hanya berdoa kepada Tuhan agar semua ini akan berbaloi. Agar Iran akan bebas, agar rakyat Israel akan hidup dalam keamanan dan rantau ini boleh maju ke hadapan. Salah satu perkara yang saya rasa sangat mengecewakan tentang keseluruhan situasi ini ialah kita bercakap tentang pilihan raya pertengahan penggal sebagai sebab untuk Anda tahu MOU atau semacam kelewatan atau mungkin juga Piala Dunia. Itu semua telah disebut juga. Semua itu memang mungkin. Tetapi perkara yang mengecewakan saya dan yang membuatkan ia sangat sukar untuk saya ialah setiap hari yang berlalu semakin ramai orang yang mati. Ya, semakin ramai. Maksud saya, ada orang yang dihukum mati setiap hari di dalam Iran. Ada remaja yang telah dihukum mati minggu ini oleh Republik Islam, sementara kita masih berlengah. Sementara kita berbincang tentang politik. Dan saya benar-benar berharap awak betul. Saya benar-benar berharap awak betul bahawa ia akan berbaloi. Kerana maksud saya cukuplah. Dan inilah perpecahan besar yang kita lihat sekarang. Orang-orang yang mahu mengekang rejim itu dan membuat perjanjian dengan mereka untuk meredakan keadaan buat sementara waktu. Dan orang-orang yang saya rasa mewakili ramai rakyat Israel yang berkata, cukuplah, ya. Saya nak cakap. Saya rasa sesiapa yang fikir mereka akan mencapai persetujuan dan mereka akan berubah serta tiba-tiba akan menghormati rakyat mereka dan menghormati kebebasan bersuara adalah salah. Ia memang tidak akan berlaku sama sekali. Jadi rejim ini perlu dikalahkan. Dan memang tiada alternatif lain untuk itu. Ia mesti dikalahkan. Jadi sekarang kita hanya berlengah-lengah. Masalahnya ialah tidak semua orang di seluruh dunia, terutamanya rakyat Amerika, dan saya baru saja menghabiskan 10 hari di Amerika yang sangat membuka mata bagi saya. Saya rasa saya cukup mengenali Amerika. Ini kali ketiga saya ke sana dalam beberapa bulan. Sebenarnya saya belajar banyak perkara dalam perjalanan terakhir ini atas sebab tertentu. Mungkin kerana ia adalah hari kemerdekaan Amerika. Bukan semua orang mempunyai keinginan atau saya pun tak akan kata keinginan. Bukan semua orang ada ketahanan seperti yang kita ada di Israel kerana kita tiada pilihan. Kita telah melalui hampir 3 tahun peperangan. Kita sudah biasa dengannya. Anak-anak kita masuk tentera. Dan saya rasa orang lain tidak faham. Dan mereka faham semasa Perang Dunia Kedua bahawa anda perlu menderita sebelum anda dapat. Seperti yang Daniela kata, kita akan sampai ke seberang. Tetapi itu memerlukan ketahanan yang sebenar. Dan saya rasa itulah masalahnya. Kita hidup dalam masyarakat yang mahukan kepuasan segera. Kita masuk ke dalam peperangan. Kita fikir ia akan berakhir dalam 2 minggu. Tidak, sebenarnya tidak. Lihat apa yang berlaku di Gaza. Malah rakyat Israel pun sudah terbiasa dengan perang 6 hari, perang 10 hari dan perang 12 hari. Dan jika anda benar-benar mahu menghapuskan ancaman seperti Republik Islam yang merupakan ancaman terhadap peradaban, bukan sekadar ancaman kepada orang Yahudi, bukan sekadar ancaman kepada Israel, ia akan mengambil masa dan ia akan memerlukan pengorbanan daripada kita. Dan seperti yang dikatakan oleh Emily, dengan begitu fasih dalam persidangan JNS, rakyat Iran membayar untuk ini dengan darah mereka. Itulah yang berlaku setiap hari apabila kita terus berbincang sama ada untuk kembali atau tidak. Ia mesti dilakukan, tiada pilihan lain. Kala jengking, tetap kala jengking. Mereka tidak boleh berubah. Mereka tidak akan menjadi selain daripada diri mereka sendiri. Mereka mengatakannya setiap hari. Itu adalah mantra mereka. Itu adalah agama mereka. Ia sudah berakhir. Jadi persoalannya ialah, bila semua orang akan berkata kita perlu lakukan ini, ia mengambil masa 6 bulan. Ia mengambil masa setahun. Kita hanya perlu selesaikan tugas ini dan bukannya turun naik, keluar masuk. Itu perkara paling teruk yang boleh kita lakukan. Menariknya, saya rasa sekarang kita berada pada masa di mana dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Eropa sebenarnya tidak begitu bersedia untuk menghadapi ancaman ini. Mereka masih belum bersedia dari segi ketenteraan. Namun, kita telah melihat semacam perubahan. Maksud saya, EU akhirnya menyenaraikan IRGC.
Kemudian UK baru-baru ini, bukan penyenaraian penuh seperti yang kami mahukan, tetapi mereka telah mengharamkan IRGC sebagai kumpulan pengganas. Sekarang adalah satu kesalahan untuk bekerja atau berurusan dengan mereka. Anda tahu, saya rasa boleh dihukum sehingga 14 tahun penjara. Jadi, ada kemajuan di pihak Eropa. Kemudian, Prancis pula mengatakan bahwa mereka akan menggunakan kuasa veto terhadap pelepasan sekatan yang Amerika Syarikat ingin berikan untuk MOU itu. Jadi, saya rasa ada kecenderungan yang berbeza di Eropa. Adakah sokongan di peringkat diplomatik dan ketenteraan itu mencukupi untuk apa yang perlu berlaku demi perubahan rejim? Maksud saya tidak pasti. Ia masih belum dapat dipastikan. Tetapi saya rasa sekarang adalah peluang yang sangat baik. Dan saya mahu semua penonton kita berfikir dengan sangat-sangat teliti tentang segala yang baru sahaja dikatakan oleh Fleur. Bahwa untuk mengalahkan musuh seperti ini, yang akan datang ke Amerika Syarikat pada suatu masa nanti. Secara ketenteraan, sama ada Anda suka atau tidak, mengalahkan musuh itu memang memerlukan ketahanan. Dan kita tidak boleh mengharapkan segala-galanya dapat diselesaikan dalam sekelip mata. Sebelum kita beralih ke topik seterusnya, saya ingin bertanya kepada Anda. Adakah Anda menjangkakan bahwa Israel juga akan terlibat dalam konflik ini? Dan mengapa begitu penting untuk kita melihat kerjasama antara Amerika Syarikat dan Israel ini? Sesuatu yang sentiasa dikecam di media hari ini. Wah. Tiada soalan yang mudah. Tidak, betul-betul. Sejak perang ini bermula, saya telah melihat perubahan pada kanak-kanak ini dari awal perang hingga sekarang. Kanak-kanak yang duduk di rumah bersama keluarga selama 2 bulan, kini mengalami kebimbangan berpisah dan sering mengalami krisis emosi di sekolah. Dan ia benar-benar memberi kesan kepada generasi akan datang. Bagi saya, itu menakutkan kerana kita sentiasa ada masalah kita sendiri. Kita sentiasa berbolak-balik. Adakah kita mahu bergantung kepada Amerika? Adakah Amerika bergantung kepada kita? Adakah kita sedang dipergunakan? Semua perkara ini. Tetapi saya benar-benar memikirkan tentang generasi akan datang. Dan saya takut memikirkan kanak-kanak yang trauma di sini di Israel. Bagaimana agaknya hubungan masa depan nanti? Saya tidak mahu anak-anak kita pada masa depan membenci pihak yang satu lagi. Saya tidak mahu ada permusuhan. Saya tidak mahu menyimpan dendam terhadap Amerika. Pada akhirnya, kita memang perlukan kawan. Jadi itulah cara saya melihatnya. Saya melihatnya melalui perspektif kanak-kanak. Dan saya merayu kepada sesiapa sahaja yang menonton, terutamanya keluarga Israel, supaya benar-benar menjaga anak-anak anda dan berusaha ke arah masa depan yang lebih baik. Mereka adalah masa depan. Tapi kebiasaan yang anak-anak kita dah terbiasa sebenarnya bukanlah sesuatu yang normal di tempat lain. Ia bukan perkara biasa. Itulah masalahnya. Ia bukan perkara biasa di tempat lain. Itu yang saya maksudkan. Bahawa kita mempunyai daya tahan terhadap penderitaan yang tinggi. Dan kita perlu lihat siapa lagi yang ada ketahanan itu kerana kita sedang berjuang dalam perjuangan ketamadunan. Saya ingin tukar topik sedikit kerana kita ada satu lagi cerita yang sangat menarik yang dilaporkan minggu ini dalam media Israel. Sekurang-kurangnya pada mulanya. Dan terdapat laporan bahawa Mojtaba Khamenei, pemimpin agung yang baru, Ayatollah Katbot, terdapat laporan bahawa beliau sebenarnya tidak berada di Iran sekarang. Dan kemudian kita mendapat komen yang sangat menarik daripada Menteri Luar Abbas Araghchi. Mari kita lihat apa yang beliau katakan. Dalam tempoh ini yang saya belum lihat, saya rasa saya tidak pernah melihat beberapa orang berturut-turut. Wah, bukan di mana Waldo, tapi di mana Ayatollah? Di mana Ais itu? Jika dia masih hidup, saya ada firasat. Maksud saya, sesiapa pun. Suami saya peminat tegar Star Wars, okey? Jadi, saya tiada pilihan selain melihat semua Star Wars ini. Jadi, ada satu babak di mana Darth Vader, sebelum dia menjadi Darth Vader, dia kehilangan satu kaki dan satu lengan. Dan kemudian mereka jadikan dia sebagai robot, separuh manusia, iaitu Darth Vader. Itulah yang mereka lakukan kepada Marjorie Taylor Greene. Itu yang saya fikir. Dia berada di sebuah klinik di Switzerland sedang dipulihkan untuk menjadikannya Darth Vader yang seterusnya. Itu hanya pendapat saya. Sebenarnya saya rasa dia tidaklah seutuh Darth Vader pun. Sebab sekurang-kurangnya Vader masih ada otak dan boleh bercakap sendiri. Saya tak rasa lelaki ini sebenarnya yang mengendalikan semuanya. Saya rasa golongan ekstremis yang mengendalikan semuanya. Saya rasa mungkin ada banyak. Oke, mereka semua ekstremis. Oke, golongan yang paling ekstrim antara ekstremis itu yang sebenarnya mengendalikan semuanya. Saya rasa ia macam perebutan tanpa kawalan. Itulah yang saya fikir berlaku di Iran. Saya rasa orang yang membuat keputusan ialah Ahmad Vahidi, Ketua Kor Pengawal Revolusi Islam. Itu nampaknya merupakan, saya boleh katakan, teori yang paling populer di kalangan pakar Iran sekarang. Tetapi ada juga pendapat lain yang sedang diperkatakan.
Sebahagian daripada mereka, seperti apa yang kita dengar dari berita Israel, mengatakan bahwa Khamenei tidak berada di dalam Iran pun. Tidak pasti di mana beliau berada, mungkin di Rusia. Kita telah melihat banyak penerbangan seperti pesawat-pesawat rejim yang sedang dipindahkan bergerak ke sana-sini. Jadi mungkin Korea Utara. Mungkin dia berada di sana bersama Kim Jong-un. Mungkin, tapi saya rasa Rusia mungkin mempunyai penjagaan perubatan yang lebih baik, dan dia bersama kita. Dan saya tidak pasti ya, dan mungkin dia bersama kita. Tapi saya tidak pasti sama ada dia sedar. Maksudnya dia masih waras. Saya rasa dia tidak. Saya rasa kita telah membunuhnya. Dan saya rasa saya percaya Presiden kata 90% mati. Dia 90% mati. Itu yang paling gila. Dia 90% mati. Dia macam papan kadbot. Lelaki roti halia. Saya tak tahu. Tapi dengar sini. Hakikat bahawa dia tak hadir ke pengebumian ayahnya, tolonglah. Kalau itu pun tak tunjuk keadaan dia macam mana. Bukan semata-mata sebab mereka takut Israel atau Amerika akan jatuhkan bom masa pengebumian itu. Ya, kerana mereka tak boleh tunjuk kekalahan. Dan untuk ada seorang lelaki yang separuh cacat tanpa kaki, itu adalah kekalahan. Mereka takkan pernah buat begitu. Dalam media mereka sendiri, mereka gambarkan dia sebagai sangat cacat akibat kejadian itu. Jadi awak boleh bayangkan sendiri apa maksud sebenar perkara itu. Tapi maksud saya, apa implikasi perkara ini? Apa maksudnya di dalam Iran? Dan ada banyak perebutan kuasa dalam rejim itu sendiri tentang siapa yang akan membuat keputusan dan siapa yang akan mengawal apa. Ada sesetengah orang yang mahu berunding dengan Amerika Syarikat atau sekurang-kurangnya berpura-pura mahu berunding dengan Amerika Syarikat. Dan kemudian ada pula orang-orang yang sebenarnya terus melancarkan peluru berpandu balistik ke arah semua pihak di rantau itu, kecuali nampaknya Israel buat masa ini. Itulah masalahnya apabila wujud kekosongan kuasa. Kekosongan kuasa. Apabila ada kekosongan kuasa, maka pembuli yang paling kuat akan terus mengambil alih, betul? Dan itulah yang berlaku. Itulah yang kita lihat berlaku apabila Amerika Syarikat meninggalkan Afghanistan. Taliban telah bermaharajalela dan terus memusnahkan negara itu dengan lebih teruk lagi apabila kanak-kanak perempuan tidak dapat bersekolah. Dan kemudian mereka dikahwinkan sebagai pengantin kanak-kanak. Jadi apabila ada kekosongan kuasa, pembuli yang paling teruk dan paling kuat akan terus mengambil alih. Dan itulah, saya rasa, yang sedang berlaku dalam rejim Iran sekarang ini. Saya rasa ia hanya soal masa. Tetapi malangnya, seperti yang Anda katakan sebelum ini, rakyat Iran yang akan menderita sementara waktu ini. Sebelum kita pergi ke segmen kegemaran kita, saya ingin bercakap sedikit tentang apa yang kita lihat daripada JD Vance dalam temu bual ini bersama Joe Rogan. Saya sendiri agak terkejut. Saya bukan peminat JD Vance, tetapi lihatlah apa yang dia katakan. Kebanyakan orang pikir dia ejen Mossad. Ya, Mossad atau CIA atau Deep State lain sama ada di Amerika, Israel, negara lain, atau kedua-duanya sekali. Dia jelas mempunyai hubungan dengan peringkat atasan, tahap tertinggi perisikan Amerika. Dia juga jelas mempunyai hubungan dengan tahap tertinggi perisikan Israel. Ada beberapa orang dalam sistem mereka yang kita tahu tanpa sebarang keraguan sedang memanipulasi dan cuba mengubah pendapat awam Amerika supaya perang itu berterusan tanpa had masa. Tapi saya memang rasa Anda telah melihat kempen yang sangat terselindung dan dibiayai dengan sangat besar untuk cuba menggagalkan rundingan dan cuba menggagalkan perjanjian itu. Tyra. Inilah rupanya apabila teori konspirasi terhadap orang Yahudi menjadi arus perdana. Inilah rupanya. Presiden Naib Presiden Amerika Syarikat mengatakan perkara ini blip bloop sha. Seolah-olah ia perkara paling biasa untuk dikatakan. Iya, sangat mengganggu untuk mendengar dia bercakap. Sangat mengganggu. Ia kedengaran seperti salah seorang orang gila dari podcastistan Groiper. Macam tak masuk akal. Ya, teruskan. Itulah orang yang dia mahukan. Itulah orang yang akan menyokong dia dalam pemilihan pendahuluan Parti Republikan. Dan dia telah membuat perkiraan bahawa mungkin ada lebih ramai orang yang membenci Yahudi dalam Parti Republikan yang boleh membantunya menjadi Presiden Amerika Syarikat yang seterusnya. Dan saya sebenarnya rasa dia sedang membuat kesilapan besar kerana semakin dia lakukan perkara ini, semakin ia membezakan Rubio sebagai negarawan yang hebat menunjukkan hasil dalam apa yang dia lakukan. Di mana lelaki ini, perjanjian itu hancur begitu sahaja. Dia satu-satunya yang mempercayainya. Dan di sinilah saya rasa bahawa Trump sebenarnya lebih bijak daripada apa yang orang sangkakan. Kenapa hantar JD Vance ke satu perjanjian yang dia tahu dari awal tidak akan berjaya? Dan sebaliknya, hantar Marco Rubio ke Lubnan di mana semuanya berjalan lancar. Keadaan di Lubnan berjalan dengan baik. Jadi ini membuatkan saya fikir bahawa JD Vance sedang menggandakan pertaruhannya. Dia semakin terjerumus ke arah itu kerana dia tiada tempat lain untuk pergi sekarang. Dan ia sangat menjijikkan. Menjijikkan apa yang dia lakukan.
Shoshana, awak jadikan dia sebagai kebangkitan semula minggu ini di persidangan JNS. Dan saya turut serta dengan awak dan saya kata, inilah dia. Dia memberi sisa kepada golongan woke right. Itulah yang dia lakukan. Saya rasa ini juga satu salah perhitungan apabila melibatkan, Anda tahu, pengundi di Amerika Syarikat. Kerana jika Anda lihat corak pengundian sebenar dan jika Anda lihat tinjauan pendapat sebenar daripada Republikan, ini bukanlah pendapat yang popular. Seluruh bahasa podcast konspirasi ini, ia langsung bukan arus perdana dalam Parti Republikan. Harapnya ia tidak akan sampai ke tahap itu. Itulah kebimbangan kami sekarang. Tetapi, idea bahawa ini akan menarik pengundi kepadanya, maksud saya, ini memang gila. Nampaknya dia sedang bercakap dengan pihak kanan, Parti Demokratik Kiri Jauh. Juga Ching dan Ana Kasparian. Seperti teori tapal kuda sedang berlaku. Memang betul, ya. Lihat, meme. Atau ia lebih teruk daripada itu. Atau dia benar-benar dia dibiayai oleh seseorang dari luar. Anda tahu, dia ialah calon boneka untuk pihak tertentu. Siapa tahu? Dia memang berkata dalam temu bual ini bahawa dia dituduh mempunyai kaitan dengan Qatar. Dan sudah tentu, semua ini adalah konspirasi kerajaan Israel. Itu yang dia katakan. Kerana kerajaan kita sangat teratur dan sangat strategik sehingga kita memikirkan tentang perkara ini. Sebenarnya, kami berjaya melancarkan kempen bernilai berjuta-juta dolar menentang MOU dalam masa 24 jam, ya. Begitulah pantasnya kerajaan Israel bekerja, ya. Tapi saya tak boleh dapatkan janji temu dengan doktor. Ya. Baiklah, sebelum kita pergi ke segmen kegemaran kita, iaitu penjahat dan wira ini, malangnya Miss Israel Daniel Yablonska tidak dapat bersama kita hari ini. Saya mahu serahkan semula kepada anda sebelum kita akhiri. Ia sangat mengecewakan. Maksud saya, apa yang kita lihat daripada komen-komen daripada JD fans, serangan kebencian yang berterusan di media sosial, dan kini malah daripada naib Presiden Amerika Syarikat. Beberapa teori konspirasi ini, dan ia sangat melemahkan semangat ramai orang di seluruh Barat dan Amerika Syarikat, tetapi juga untuk kami di sini di Israel. Bagaimana Anda sebagai Cik Israel? Maksud saya, apakah nasihat Anda kepada orang ramai untuk menghadapi kekecewaan seperti ini yang nampaknya kita hadapi secara berterusan? Saya akan berpegang teguh bahawa para pelajar, golongan muda, generasi seterusnya adalah harapan kita. Dan kita perlu memberi mereka peluang untuk bersuara. Kita perlu memperkuatkan suara mereka. Kita perlu menjadi contoh dan kita perlu tetap bermaruah serta menyuarakan kebenaran kita. Kita mesti, sebagai rakyat Israel, sebagai rakyat Amerika, sebagai orang Yahudi, atau sesiapa sahaja, kenali kebenaran Anda, ketahui apa yang sedang berlaku di dunia. Jangan biarkan ia berlalu begitu sahaja. Saya melihat video setiap hari apabila saya menatal di telefon saya tentang perkara paling pelik yang orang katakan. Dan ia benar-benar mengejutkan saya. Tetapi saya perlu berdoa kepada Tuhan bahwa itu hanyalah golongan minoriti yang bising dan benar-benar menyediakan sumber kepada majoriti yang tahu apa yang sedang berlaku, yang mahu menjadi sebahagian daripada perbualan. Dan jika Anda mahu menjadi sebahagian daripada perbualan, ketahuilah apa yang Anda bincangkan. Saya adalah orang terakhir yang akan mengatakan bahawa saya pakar dalam geopolitik. Tetapi jika saya mahu tahu apa yang sedang berlaku dalam sesuatu perbualan, saya akan bertanya kepada mereka yang tahu dan saya akan membaca mengenainya. Termasuk membaca pandangan pihak lawan juga, kerana itulah cara untuk sentiasa mendapat maklumat. Betul. Saya rasa Anda tahu, ia boleh kelihatan menakutkan dan meletihkan, terutamanya semua topik politik yang kompleks ini. Tetapi, ia memang penting dan ada nyawa yang dipertaruhkan di sini. Jadi, terima kasih kerana bersama kami. Ini Israel. Saya Daniel Yablonska. Sedang. Baiklah, dan sekarang tiba masanya untuk segmen paling populer kami, Penjahat dan Wira. Dimulakan dengan penjahat minggu ini. Fleur, awak jauh tapi sentiasa di hati kami. Siapa penjahat pilihan awak minggu ini? Saya rindu kamu semua. Dan kamu semua memang buat kerja yang hebat. Okey, jadi kamu semua tahu yang penjahat kegemaran saya ialah kisah penjahat yang berakhir dengan baik, kan? Jadi, apa yang berlaku semalam? Adik-beradik Tate telah ditangkap di Miami. Sekarang, mari kita ingatkan semua orang siapa adik-beradik Tate ini. Mereka ini, saya pun tak tahu nak panggil apa. Mari kita panggil mereka misoginis. Misoginis yang bangga. Misoginis yang bangga dan juga antisemit yang bangga. Mereka memutarbelitkan pelbagai teori tentang kawalan Yahudi. Mereka bercakap tentang kawalan Zionis. Kadang-kadang mereka sebut secara terbuka dan kadang-kadang mereka sebut secara halus.
Tetapi mereka sentiasa bercakap tentang pengaruh orang Yahudi dan mereka adalah orang yang menjijikkan. Tetapi mereka telah ditangkap kerana sebagai pembenci wanita, rupa-rupanya mereka juga adalah pemangsa seksual, perogol, pengedar bahan lucah, penyedia buruh seksual kanak-kanak, pada dasarnya seperti bapa ayam. Dan mereka telah ditangkap di Miami atas 59 pertuduhan yang merangkumi pornografi kanak-kanak, pemerdagangan seks, rogol dan segala yang anda boleh bayangkan. Dan inilah yang dipanggil menosfera, di mana seorang lagi orang bodoh, Clev, yang datang ke Israel untuk mengotorkan negara kita dengan kebenciannya terhadap wanita. Ia datang dari skrip yang sama. Dan saya hanya ingin mengingatkan semua orang bahawa apabila anda melihat seorang yang membenci wanita, selalunya anda juga akan melihat seorang yang antisemit. Dan apabila anda melihat seorang yang antisemit, selalunya anda juga akan melihat seorang yang membenci wanita. Kerana orang-orang ini, pemikiran rosak ini berjalan seiring. Jadi dua lelaki ini yang diikuti oleh semua lelaki muda entah atas sebab apa, memberitahu mereka bahawa mereka patut mempermainkan wanita, memperlakukan wanita dengan buruk. Kononnya itulah cara mereka menunjukkan kelelakian mereka. Mereka adalah orang yang sama yang antisemit. Jadi, mereka adalah orang yang sama yang percaya bahawa orang Yahudi bertanggungjawab atas semua masalah mereka. Jadi, penjahat saya minggu ini adalah penjahat dengan kesudahan yang memuaskan. Adik-beradik Tate, Andrew dan Tristan Tate, semoga kamu repot di penjara UK dan tidak pernah dibebaskan kerana itulah yang kamu layak terima. Amin. Masa saya tak faham. Macam mereka tak sedar ke mereka akan diekstradisi ke UK? Macam mereka tidak, ini memang sedang berlaku. Mereka fikir mereka ada hubungan dengan pentadbiran Trump. Ya Allah, ya. Itulah sebenarnya. Mereka memang ada hubungan dan nampaknya ekstradisi mereka. Mereka berada di Romania sekejap. Awak tahu kenapa mereka berada di Romania? Sebab undang-undang rogol kanak-kanak di sana lebih longgar. Ya Allah, ini memang tak masuk akal. Jadi, mereka tidak diekstradisi dari Romania, walaupun sebenarnya mereka boleh diekstradisi. Sebab nampaknya mereka ada hubungan, seperti yang Emily katakan. Tapi sekarang, UK berjaya selesaikan perkara ini. Ada pelbagai laporan tentang kelakuan menjijikkan sepanjang 10 tahun itu. Dan seperti yang saya katakan, kebencian terhadap wanita dan antisemitisme memang selalu seiring. Oh ya, mereka juga sangat rasis terhadap orang kulit hitam. Seluruh komuniti itu memang ada tradisi lama seperti itu. Anda tahu, kalau Anda benci wanita, Anda benci orang kulit hitam, dan Anda benci orang gay. Anda mungkin memang begitu. Dan anti-Yahudi. Ya, betul sekali. Interseksionality yang sebenarnya patut ada pada orang ramai. Itulah interseksionality. Ya, Itulah dia. intersectionality sebenar. Syabas, syabas. Wow. Jadi Shoshana, siapakah penjahat pilihan Anda minggu ini? Saya ada si berdebah yang sama lagi untuk kita kali ini. Christiane Amanpour, yang Anda tahu bila Anda fikir dia tak boleh jadi lebih teruk, dia sebenarnya menuduh atau sekurang-kurangnya bertanya kepada wanita yang telah menuduh Hakim ICC Karim Khan atas kesalahan seksual berulang. Dia sebenarnya memandang wanita itu dan berkata, "Jadi, adakah awak ejen Mossad?" Dan apa yang saya rasa sangat mengejutkan tentang perkara ini ialah, Anda tahu, ada kewartawanan dan ada kewartawanan kuning. Ada kewartawanan dan ada teori konspirasi. Ini adalah teori konspirasi yang sedang dinormalisasikan oleh media. Dan kita baru sahaja melihatnya dengan J.D. Vance. Adakah Anda mungkin seorang ejen Mossad? Seolah-olah Mossad terlibat. Anda tahu, saya boleh bayangkan tangan-tangan global dan orang Yahudi dengan hidung besar. Maksud saya, itulah yang mereka lakukan. Itulah yang mereka tanam dalam fikiran orang. Di sini, tonton ini. Pertama sekali, adakah anda seorang ejen Mossad? Tidak. Dan jika saya seorang ejen, saya akan kata saya sangat teruk dalam pekerjaan itu. Tapi tidak. Untuk bekerja di mahkamah, anda perlu menjalani pelbagai pemeriksaan keselamatan. Jadi saya rasa apa yang sangat penting untuk dinyatakan di sini ialah ini adalah seorang wanita Muslim Malaysia yang sebenarnya menyokong kes ICC terhadap Israel. Dan dia tampil ke hadapan dan menuduh hakim atas apa yang dia lakukan, walaupun mengetahui hakikat itu dan sedar bahwa orang akan memburukkan dirinya serta mengetahui perkara itu. Dan apa jadi dengan percaya semua wanita? Apa jadi dengan semua orang yang percaya semua tentang Weinstein dan Epstein serta segala perkara lain?
Kenapa itu boleh dipercayai sepenuhnya? Tapi wanita ini tampil menentang seseorang yang mempunyai kecenderungan politik dan agama yang berbeza. Dan sekarang, adakah awak agen Mossad dan sesiapa yang tidak nampak kaitan ini, yang sebenarnya tidak tahu apa yang sedang berlaku, awak akan benar-benar terkejut dalam beberapa tahun lagi apabila perkara ini menjadi begitu meluas, awak akan sedar dan tidak lagi mengenali negara atau kawan-kawan awak. Itu memang menyedihkan, tapi tepat. Saya tak boleh tidak bersetuju dengan awak. Maksud saya, bila awak bercakap tentang Kristiana Amanpour, sejujurnya, tiada seorang pun pembenci Yahudi atau Israel yang dia tidak akan temu ramah. Dia mencari jeneral-jeneral lama yang sudah ketinggalan zaman dinosaur sayap kiri di Israel untuk mengatakan sesuatu tentang pendudukan. Yang mana, sudah tentu, anda tahu, itulah yang mereka selalu bincangkan kerana itu adalah agenda CNN. Dia akan mencari orang-orang ini. Dia akan memberi ruang kepada orang-orang ini. Dia adalah orang yang membawa Karim Khan, mengagungkannya kerana waran tangkap terhadap Bibi dan Galen. Dia yang lakukan itu. Dia dapat liputan eksklusif itu. Waran tangkap itu dikeluarkan sebelum ia benar-benar siap kerana ia memang tidak pernah boleh disiapkan. Ia benar-benar direka-reka. Dan itulah yang dia perlu lakukan. Dan orang ramai berkata, mungkin dia lakukannya kerana dia tahu tuduhan itu akan muncul. Apapun, Kristiana mengagungkan lelaki itu, menemu ramahnya. Dan kemudian gadis ini, dan anda boleh bayangkan keberanian yang diperlukan oleh wanita ini. Kerana biar saya beritahu anda, saya pernah menjadi peguam muda dan sentiasa ada kabar angin di firma guaman tentang lelaki yang suka menunjuk-nunjuk, lelaki yang buat itu dan ini. Dan pada zaman saya di tahun 90-an, kalau anda cakap apa-apa, kejaya guaman anda akan berakhir, betul? Kejaya guaman anda akan berakhir. Begitulah saya dibesarkan. Sekarang dengan gerakan Me Too, keadaan sudah berubah. Tetapi gadis ini, percayalah, kerjayanya sedang terjejas kerana melakukan perkara ini. Dan anda ada Kristiana Amanpour mengagung-agungkan Karim Khan semasa dia menemu ramahnya. Langsung tidak membantah satu pun perkara tentang waran tangkap Bibi, sama ada ia sah atau tidak. Tetapi gadis ini, itulah yang dia persoalkan. Dan Emily boleh beritahu anda lebih baik daripada saya. Rakyat Iran membencinya kerana dia telah melakukan perkara yang sama dengan IRGC. Dia mengagungkan mereka. Tetapi apabila dia menemui ramah Reza Pahlavi, dia, by the way, dia tanya soalan yang sama kepadanya. Dia sangat taksub dengan soalan ini. Adakah Anda agen Israel? Adakah Anda bekerja untuk atau dengan Mossad? Hanya Israel. Apa sebenarnya yang begitu keterlaluan? Dia bertanya tentang Amazon dalam tempoh yang sangat lama. Bukankah dia tanya perkara yang sama kepada Pahlavi, Emily? Ya, itulah yang kami bincangkan. Dia tanya soalan yang sama kepadanya. Seolah-olah dia terlalu taksub dengan konspirasi ini. Tapi kamu tahu, bila cakap pasal konspirasi, saya memang nak cerita pasal si bangsat pilihan saya. Sebab ia memang ada kaitan dengan semua ini. Majalah Time minggu lepas telah menyiarkan satu artikel tentang kempen diplomasi awam yang sah dan didedahkan secara terbuka, bernilai berjuta-juta dolar yang dibiayai oleh negara Israel melalui Kementerian Luar Negeri. Ini dilakukan melalui seseorang yang bekerjasama dengan mereka, Brad Parscale, yang memiliki sebuah agensi yang telah diupah secara sah dan terbuka, didaftarkan di bawah FARA, iaitu Akta Pendaftaran Ejen Asing. Di mana anda boleh melihat semua dokumen mengenai kempen ini, berapa banyak wang yang telah dibelanjakan, apa fokus bahan-bahan tersebut dan sebagainya. Segala macam butiran tentang apa yang sebenarnya terlibat dalam hal ini. Jadi kita tahu apa yang sebenarnya terlibat dalam kempen ini. Sekarang, apa yang dilakukan oleh majalah Time? Mereka menerbitkan sebuah artikel mengenai kontrak ini dan dokumen-dokumen yang telah difailkan secara sah. Ini adalah aktiviti yang dilakukan oleh semua negara. Semua negara melobi. Ramai daripada mereka memang menjalankan apa yang dipanggil kempen pengaruh di Amerika Syarikat. Itu adalah tingkah laku yang sah di sisi undang-undang. Apa yang tidak sah adalah tidak mengisytiharkannya dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Qatar dengan AJ Plus atau Al Jazeera, atau berbilion-bilion dolar yang mereka salurkan ke dalam dunia akademik Amerika. Semua itu adalah kempen pengaruh secara tersembunyi untuk memanipulasi rakyat Amerika. Israel membelanjakan beberapa juta dolar untuk kempen diplomasi awam yang memfokuskan kepada pertukaran budaya dan AI. Bukanlah satu bentuk manipulasi pendapat awam Amerika, terutamanya apabila ia dilakukan secara terbuka sepenuhnya. Tetapi, majalah Time meletakkan kedua-dua perkara ini seolah-olah ia adalah perkara yang sama.
bercakap tentang apa kontrak itu, dan kemudian mula bercakap tentang bagaimana kerajaan Israel atau beberapa pegawai Rumah Putih. Itulah cara mereka menyatakannya. Beberapa pegawai Rumah Putih percaya bahwa kerajaan Israel membayar untuk kampanye pengaruh bagi melobi menentang memorandum persefahaman dan J.D. Vance secara pribadi. Sekarang jelas sekali, ini adalah tidak masuk akal. Tetapi kita baru sahaja dengar beberapa menit yang lalu daripada J.D. Vance sendiri tentang apa yang beliau fikirkan dan bahwa itulah sumbernya. Beliau malah menyebut artikel Time itu dalam temu bual bersama Joe Rogan. Walaupun hakikatnya artikel majalah Time itu sebenarnya tidak menyatakan bahwa itulah yang dinyatakan dalam kontrak secara sah, mereka hanya menggabungkan dua perkara dan membiarkan pembaca mentafsir sendiri maksudnya. Dan sudah tentu seperti biasa kita lihat teori konspirasi di merata-rata tempat dan Israel dipersalahkan oleh pelbagai pihak secara rambang. Maksud saya, rakyat Iran, veteran Amerika, wartawan, pakar keselamatan negara, semua jenis orang ini mengecam MOU itu karena ia adalah MOU yang teruk, karena J.D. Vance melakukan kerja yang tidak baik. Dan daripada mengambil tanggung jawab atas kegagalannya, dia mencari alasan melalui teori konspirasi ini. Majalah Time pula bercakap tentang kampanye diplomasi tertentu. Jadi, mesti orang yang mengkritik saya itu adalah bot berbayar. Setiap negara lain di dunia boleh melobi untuk apa sahaja. Tetapi jika Israel melakukan sesuatu secara sah, secara terbuka pula, itu dianggap tidak boleh diterima. Saya benar-benar muak dengan dui standar ini. Memang betul. Maksud saya, lihatlah, saya bercakap dengan orang-orang ISGAP minggu lepas. Dan terdapat beratus-ratus bilion dolar yang telah masuk ke universiti-universiti Amerika melalui syarikat-syarikat palsu kepada ahli politik Amerika melalui syarikat-syarikat palsu. Jadi apabila anda melakukan sesuatu secara sah yang hanyalah sebahagian kecil daripada apa yang bajingan-bajingan ini lakukan secara haram, itulah yang membuat majalah Time menulis tentangnya. Ia memang menakjubkan. Baiklah, dalam nada yang lebih positif, kita masih lagi mempunyai wira. Kita mempunyai ramai wira. Jadi Shoshana, Anda mahu mulakan dengan wira pilihan Anda minggu ini? Wira pilihan saya minggu ini berkait rapat dengan penjahat pilihan saya minggu ini. Dan ini ialah Sarah, yaitu peguam yang bekerja di ICC, yang tampil. Walaupun ia buruk untuk kerjayanya, buruk untuk orang-orang yang sehaluan politik dengannya. Dan mendedahkan kebenaran mengenai tuduhan seksual terhadap Karim Khan, Hakim ICC. Dia memang tidak disenangi ramai. Dia memang tidak memajukan kerjayanya. Tetapi pada akhirnya, dia merasakan kebenaran itu penting. Dan saya rasa satu perkara yang perlu kita bincangkan dan kita telah banyak membincangkannya sepanjang minggu lepas, ialah anda tidak boleh meletakkan politik mengatasi kebenaran. Anda tidak boleh meletakkan politik mengatasi nilai. Dan kadang-kadang orang terlalu ingin disukai dan mereka mahu orang lain menyukai mereka sehingga mereka meletakkan nilai mereka di tempat paling bawah. Dan terutamanya apabila melibatkan wanita. Terutamanya apabila melibatkan misoginis. Dan itu tidak boleh diterima. Kita tidak boleh menerima misoginis hanya kerana kita mahu mereka menyukai kita. Dan kita tidak boleh melindungi pemangsa seksual hanya kerana mereka percaya pada politik kita. Dan itu adalah sesuatu yang kita sebagai wanita faham dengan mendalam. Dan kita mesti bertegas dalam hal ini. Jadi beliau adalah seorang wira kerana melakukan perkara ini walaupun beliau tahu ia tidak akan disukai ramai. Dan kita sebagai wanita, terutamanya, saya percaya kita perlu menyokong beliau walaupun ia sesuai atau tidak dengan politik kita. Jadi beliau adalah wira saya kerana tampil ke hadapan. Saya benar-benar berharap beliau tidak terlalu dihukum. Dan saya berharap kita semua belajar daripada perkara ini bahawa kebenaran memang perlu diutamakan. Kebenaran mesti diutamakan jika kita mahu sebuah masyarakat yang baik. Betul kata awak, memang benar. Amin. Iya. Saya memang ingin bincangkan tentang wira saya sebelum kita beralih kepada Fleur. Jelas sekali di kampus, beberapa tahun kebelakangan ini memang sangat sukar. Yang sudah sukar, walaupun ketika saya di university, tetapi sekarang ia menjadi semakin teruk. Dan salah satu tempat di mana saya rasa sudah tiada harapan lagi ialah di UK. Ia beberapa langkah ke hadapan berbanding Amerika Syarikat yang kita sudah lihat betapa teruknya keadaan di sana. Dan terdapat satu artikel minggu ini oleh Tali Smuts yang merupakan pemimpin pelajar Yahudi di King's di UK, London. Ini adalah seseorang yang sangat berani, telah menghadapi banyak pembulian, sama ada pembulian siber maupun ancaman pembulian secara bersemuka. Dan perkara ini, ia bukanlah sesuatu yang jarang berlaku. Jadi atas sebab itu, saya ingin menjadikan Tali dan sebenarnya semua pelajar Yahudi British sebagai wira-wira saya minggu ini. Karena apa yang mereka hadapi di kampus
hanya kerana identiti mereka, siapa mereka, tanpa mengira apa yang mereka lakukan atau perkatakan, atau sama ada mereka aktivis atau tidak. Hakikat bahawa identiti mereka sentiasa terancam. Bahawa jika orang tahu siapa mereka, jika orang tahu apa yang mereka percayai, jika mereka tidak bersuara, mereka akan diserang. Mereka akan dikecualikan daripada perbualan. Mereka akan diancam. Mereka akan cuba mengeluarkan mereka daripada kumpulan. Mereka akan melancarkan kempen buli ke media sosial mereka. Semua perkara ini adalah perkara yang kali gambarkan dalam artikel dari Telegraph tentang bagaimana kehidupan seorang pelajar Yahudi di UK. Dan ia sangat dahsyat bahawa UK membiarkan perkara ini berlaku sehingga ke tahap ini. Dan anda tahu, saya hanya bercakap tentang universiti. Tetapi sebenarnya ia melangkaui universiti apabila melibatkan UK. Dan saya rasa mungkin sudah terlambat untuk melakukan apa-apa tentang perkara itu, khususnya untuk memulihkan keadaan di kampus. Tetapi ia memang keterlaluan. Ia sama sekali tidak boleh diterima bahawa inilah realiti yang dihadapi oleh pelajar Yahudi di beberapa universiti terbaik di dunia. Beberapa institusi paling bersejarah yang telah banyak menyumbang kepada, anda tahu, perbincangan global mengenai begitu banyak isu dan topik penting. Ia memang sangat memalukan. Tetapi walaupun begitu, orang seperti Tali memberi saya harapan dan memberi inspirasi kepada saya serta pelajar lain juga. Dan mereka tetap tabah walaupun berdepan dengan tekanan yang hampir tidak dapat dibayangkan untuk seseorang yang begitu muda. Dan atas sebab itu, tanya kepada anda Tali dan kepada semua pelajar Yahudi British yang bangkit, melawan dan enggan tunduk kepada kebencian yang kita lihat di kampus-kampus tersebut. Itu memang luar biasa. Sangat sukar. Charlie ialah seorang wira dan ia menyedihkan bagi saya. Itu adalah alma mater saya. Di situlah saya belajar, King's College. Semasa saya di sana, saya adalah, boleh awak bayangkan, Presiden Persatuan Yahudi dan kami biasa berdebat dengan orang-orang yang menyokong Palestin. Ia adalah perkara biasa untuk berbahas dan tidak bersetuju dan semuanya baik-baik saja. Dan sekarang mereka hanya membatalkannya. Ia sangat-sangat menyedihkan dan saya ingin mempromosikan laman saya, campusisrael.com. Jika anda mahukan alternatif kepada kampus-kampus college dari seluruh dunia dan anda ingin datang ke Israel, saya baru sahaja mengambil seorang perekrut. Kami sedang mengambil seorang perekrut di UK, jadi saya terpaksa sebutkan itu. Maaf. Itulah sebabnya saya sebutkan tadi. Wailer, teruskan. Hentikan saya, Emily. Terima kasih. Teruskan. Siapa wira awak? Jadi wira saya semasa berada di Eropah, di tanah Eropah, ialah Menteri Luar Czech dan Republik Czech secara amnya. Kerana pada masa ini, lelaki bernama Peter Macinka ini, Republik Czech sedang menghalang sekatan Eropah terhadap Israel di EU. Dan lihatlah, ironi di sini ialah negara-negara Eropah Timur yang dahulunya merupakan blok Soviet kini berdiri bersama Israel, manakala negara-negara Eropah Barat pula cuba mengkhianati kita. Dan dia telah bertemu dengan Gideon Sa'ar. Dialah yang memveto undian itu. Dan dia berkata, sudah tentu kami membayar harga politik tertentu untuknya, tetapi saya tidak peduli. Saya rasa kami bukan satu-satunya yang memegang pendirian ini. Mungkin kami hanya sedikit lebih berani untuk menyatakannya secara terbuka. Dan saya rasa sekali-sekala ada negara-negara yang berkata mereka tidak akan dipaksa lagi. Kami akan lakukan apa yang betul. Apa yang benar-benar mengujakan ialah negara-negara yang paling membenci kami kini sedang berubah secara politik. Jadi sebagai contoh, Colombia, mereka sangat membenci Israel. Sekarang mereka telah mengadakan pilihan raya. Presiden sayap kanan ini menang dan dia berkata dia mahu memindahkan kedutaan ke Baitul Maqdis. Jadi, yay! Dan negara lain yang benar-benar menjadi beban untuk kita, sebuah negara yang sangat teruk untuk kita di Eropah, Slovenia, berubah secara mendadak dan kini sangat menyokong Israel, juga bercakap tentang memindahkan kedutaan mereka ke Baitul Maqdis. Jadi saya akan kembali dan mula mencari cara untuk membantu mereka membuka pejabat di Baitul Maqdis. Tetapi maksudnya ialah Republik Czech dan negara-negara berani lain seperti itu yang tidak akan tunduk kepada kumpulan mafia woke atau kumpulan Islamis ini sedang tampil ke hadapan dan membuktikan bahawa mereka adalah wira. Jadi Menteri Luar Czech Petra Macinka dan negaranya, anda adalah wira saya minggu ini. Sangat baik untuk mengakhiri dengan nota positif. Terima kasih. Dan Anda memang betul tentang sudut diplomasi itu. Keadaan sedang berubah dengan sangat pantas di tempat-tempat yang mungkin kita tidak jangka.
Saya juga tahu, Brazil dijangka mungkin akan mengalami perubahan. Seorang lagi pemimpin yang memang teruk. Dan harapnya Spanyol tahun depan. Semua orang di sini di Spanyol. Saya berada di Spanyol sekarang. Dan malam tadi agak sukar kerana anda tahu, kami di sini. Saya nak sokong Spanyol. Tapi tidak, saya sokong Argentina. Dan semua orang beritahu saya, dalam setahun setengah, Pedro Sanchez akan kalah pilihan raya. Saya pun cakap, insya-Allah. Baiklah, mari kita harap itu menjadi kenyataan dan kita berhenti di situ saja. Tapi terima kasih kerana bersama kami semua di The Quad minggu ini. Dan sudah tentu, kami akan kembali minggu depan di JNS. Selamat tinggal!